Kita lihat dulu berkaitan dengan yuran. Yuran adalah dalam kategori hasil kelab. Bila kita sebut tentang hasil, ia bersifat kredit. Okay. Maksudnya, sekiranya kita nak merekod dalam akaun yuran, kita akan rekod penambahan duit yuran di sebelah kredit. Dan sebaliknya, sekiranya kita ingin mengurangkan amount dalam akaun yuran, kita akan rekod di sebelah debit. Masih ingat lagi tak sistem catatan bergu? Debit, kredit, debit, kredit. Seterusnya, cikgu akan tunjuk format akaun yuran yang perlu awak pelajari di tingkatan 5 ni dalam bab kelab dan persatuan. Okey. Akaun yuran seperti biasa kita akan tulis tahun. Okey, cikgu letak kat sini tahun 2020 lah ya. Okey, kemudian semestinya kita akan isi tarikh. Okey, Januari 1 sehingga Disember 31. Cikgu isi siap-siap lah. Maksudnya tempoh perakaunan kita daripada Januari sehingga Disember. Okey, kita bermula dengan sebelah debit. Yuran belum terima. Okey, cikgu letaklah kat sini amount dia 1,500. Kemudian awak lihat di sebelah kredit, cikgu letak yuran belum terperoleh. Okey, cikgu letak amount di sini 600. Kemudian pada Disember 31, cikgu rekod bank. Okey, cikgu letak di sini dalam 65,000. Okey, lagi cikgu rekod yuran lapuk. Di sebelah kredit cikgu rekod yuran lapuk. Okey, cikgu letak amount di sini 750. Okey, lagi? Ada lagi tak format? Okey, ada lagi. Iaitu, cuba lihat di sebelah debit, cikgu rekod yuran belum terperoleh. Dan di sebelah kredit, cikgu rekod yuran belum terima. Okey, di sebelah debit, cikgu letak amount 1,500. Dan di sebelah kredit, cikgu letak amount 1,800. Okey, seterusnya cikgu rekod pendapatan dan perbelanjaan. Okey, di sini cikgu rekod sebanyak 65,250. Balance? Ye, saya balance. Okey, lihat betul-betul format akaun yuran ini. Okey, di sebelah debit ada apa, di sebelah kredit ada apa. Cikgu akan perincikan satu persatu berkaitan item-item dalam akaun yuran ini. Okey? Pertama, kita akan lihat butiran yang cikgu telah rekod di sebelah debit dan di sebelah kredit ini. Cikgu akan berikan sedikit penjelasan kenapa dia debit dan kredit. Okey, yang pertama adalah yuran belum terima. Yuran belum terima ni, dia adalah dalam kategori aset semasa. Okey, bila kita sebut aset semasa, dia bersifat debit. Sebab itu, bila ada maklumat yuran belum terima awal ni, kita masukkan terus di sebelah debit. Okey. Kemudian yuran belum terperoleh. Yuran belum terperoleh ni dalam kategori liability semasa. Jadi, bila sebut liability, dia bersifat kredit. Jadi, maklumat yuran belum terperoleh awal, kita masukkan saja di sebelah kredit. Okey? Maklumat ini yang kita hanya ikut debit dan kredit, sifat asal dia hanya baki awal sahaja. Okey? Baki awal sahaja. Yuran belum terima kita dah settle, yuran belum terperoleh awal pun kita dah settle. Sekarang kita akan fokus kepada bank. Kejap cikgu tutup dulu bagi awak nampak. Bagi nampak jelas sikit lah apa yang kita nak fokus. Okey, bank. Kita pergi kepada bank. Okey, dalam akaun yuran, bank berada di sebelah kredit. Itu format dia. Dia tak akan masuk sebelah debit. Dia akan berada di sebelah kredit. Bagaimana bank ni dia boleh berada di sebelah kredit? Okey, tengok cikgu explain. Dia datang daripada akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, akaun yuran ni adalah ledger. Okey, sebelum kita nak post ke dalam ledger, mesti kita rekod dalam buku catatan pertama. Dalam kelab dan persatuan, buku catatan pertama yang kita nak rekod duit keluar, duit masuk, duit keluar, duit masuk adalah akaun penerimaan dan pembayaran. Okey? Bukan buku tunai.
Kelab dan persatuan kita tak panggil buku tunai. Kita akan sebut akaun penerimaan dan pembayaran. Nanti boleh rujuk kepada guru awak semua kenapa penerimaan dan pembayaran. Okey, ataupun boleh rujuk dalam buku teks. Okey. Akaun penerimaan dan pembayaran, dia sebelah debit tu duit masuk. Cikgu tulis sebagai in. Sebelah kredit tu duit keluar. Cikgu tulis sebagai out. Okay. Bila ahli kelab bayar yuran kepada kita, awak ni awak anggap awak ni bos lah. Bila ahli kelab bayar yuran kepada kita, duit masuk kan? Bila duit masuk, kita akan rekod di sebelah debit. Yuran. Okey, ini secara ringkas lah. Ada tarikh. Awak jangan lupa letak tarikh dan sebagainya. Ini secara ringkas. Okey. Yuran. Butiran adalah yuran. Dan amount tu adalah amount yang kita terima lah. Cek berapa banyak yang kita terima. 65,000. Okey. Bila cikgu dah rekod dalam buku catatan pertama ini, kita akan post ke ledger kan? Post ke ledger, awak lihat dalam akaun penerimaan dan pembayaran, cikgu rekod di sebelah debit. Post ke ledger, kita akan masuk di sebelah kredit. Okey? Catatan bergu. Satu debit, satu kredit. Okey? So, prinsip catatan bergu dipatuhi. Dan sebab itulah kenapa bank berada di sebelah kredit dalam akaun yuran. Okey? Boleh faham? Okey, seterusnya kita lihat yuran lapuk. Kita tengok dulu. Kejap cikgu tutup dulu. Bagi senang kita tengok. Okey, alright. Dalam akaun yuran, yuran lapuk ni akan direkod di sebelah kredit. Okey? Tidak akan masuk sebelah debit. Hanya akan masuk sebelah kredit. Okey. Pertama, apa itu yuran lapuk? Yuran lapuk merupakan yuran yang ahli kelab tak boleh nak bayar, tak mampu nak bayar. Mungkin kalau awak rujuk buku teks tingkatan 5, awak boleh lihat sebab-sebab kenapa berlakunya yuran lapuk. Kemungkinan dia muflis ataupun hilang tanpa dikesan ataupun meninggal dunia. Okey, bila ada kes-kes macam tu, kita kena isytihar berapa RM dah masukkan di sebelah kredit dalam akaun yuran. Okey. Yuran lapuk dalam kelab, dia merupakan perbelanjaan kelab. Okey, bila kita sebut belanja, dia bersifat debit. Maksudnya, yuran lapuk, akaun yuran lapuk, awak kena rekod di sebelah debit. Okey, sekarang cikgu tunjuk. Akaun yuran lapuk. Okey, debit 750, butiran dia. Dari mana yuran lapuk ni? Daripada akaun yuran ataupun daripada yuran kelab. Sebab tu cikgu tulis yuran. Okey, kita rekod di sebelah debit. Satu lagi akaun. Akaun apa kita nak buka? Semestinya akaun yuran. Okey, akaun yuran lapuk kita rekod di sebelah debit. Bermaksud akaun yuran kita rekod di sebelah kredit. Nampak? Prinsip catatan beregu, satu debit, satu kredit. Barulah akaun kita akan balance.